Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya diucapkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat habiskan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan jadikan kita hamba yang lebih baik pada bulan-bulan yang seterusnya. Seterusnya diucapkan Sangkut Ustaz. sangkut juga. Diucapkan terima kasih dan juga diucapkan terima kasih kepada puan-puan, tuan-tuan kerana dapat bersama lagi dalam sesi perbincangan kita nak habiskan kitab Qawaid Quraniyah iaitu 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Ada berbaki lebih kurang 20 asas lagi. InsyaAllah dalam lebih kurang sebulan ke 2 bulan lagi habislah insyaAllah. Jadi secara ringkasnya saya terus masuk kepada perbincangan kita. Assalamualaikum Ustaz, tak dengar. Tak dengar? Perlahan sangat. Okay, jap. Seterusnya kita terus masuk kepada perbincangan kita tanpa melengahkan masa kerana mungkin nanti akan ada Perlahannya suara Ustaz. Ai I okey je. Suara perlahan lah. I okey je kat sini. Suara okey tapi sangkut sikit. Ya, saya pun jelas. Tak apalah, saya keluar balik, saya masuk balik. suara Hajar Shanum pun jelas tu, jelas. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perbincangan kita, iaitulah kita seperti biasa, kita kongsikan untuk sebagai kita panggil panduan umum yang boleh ibu-ibu, puan-puan untuk amalkan ketika membaca Al-Quran. Iaitulah Al-Quran memberi pandangan umum sekiranya sesuatu hukum itu terkait dengan uruf dan adat yang bersesuaian dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan umum yang mana dia tidak memperincikan hukum yang didatangkan di dalam Al-Quran. Sebaliknya, perincian itu berbeza-beza mengikut adat sesuatu kaum, berbeza mengikut tempat dan masa. Contohnya kat sini, apabila Allah memberitahu untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa, bagaimana cara nak berbuat baik itu tidak diperincikan di dalam Al-Quran kerana ia adalah suatu perincian yang berkaitan dengan adat sesuatu tempat. Mungkin cara berbuat baik di Eropah tidak sama dengan cara berbuat baik di Asia contohnya. Mungkin kalau orang di Eropah dia tidak balik kampung pada mungkin orang di suatu tempat yang lain, cara dia berbuat baik kepada ibu bapa dia lain dengan cara bagaimana kita berbuat baik kepada ibu bapa di Malaysia. Ataupun mungkin cara jiran kita berbuat baik kepada ibu bapa tak sama dengan cara kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Maksudnya masing-masing punya cara, yang penting berbuat baik kepada ibu bapa itu dapat direalisasikan. Itu maksudnya. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada pasangan. Tetapi apakah caranya? Berbeza-beza. Ada orang cara dia bagi duit belanja. Ada orang cara dia bawa pergi jalan-jalan. Contoh.
Ada orang cara dia belanja di restoran mahal-mahal. Ada orang cara dia masak sedap-sedap. Berbeza-beza. Yang penting berbuat baik pada sesama. Hang Ustaz. Seterusnya jenis makanan dan minuman. Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan kita untuk makan dan minum selagi mana ia tidak memudaratkan. Jangan berlebihan dan jangan tak makan terus. Tetapi apakah jenis makanan tidak ditentukan. Selagi mana halal dan baik, maka dia ialah maka harus untuk kita makan dan ia bertepatan dengan syarak. Ada orang kata makanan yang terbaik ialah makanan sunnah. Tidak. Bukan maksud makanan sunnah tu makan kambing, makan dan apa-apa yang Nabi makan. Tidak. Sebenarnya apa yang Nabi makan dimakan juga oleh orang-orang musyrikin yang hidup bersama Nabi di Mekah. Tetapi yang hendak diberitahu di situ ialah makanan yang baik, yang bagus untuk tubuh badan. Maka itu adalah makanan yang sunnah. Jadi itu adalah kefahaman yang sepatutnya difahami oleh masyarakat. Untuk mengelakkan sebenarnya ramai lagi orang yang claim jualan-jualan makanan dia, jus, minuman sunnah dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya apa sahaja yang baik untuk badan, maka itu adalah makanan yang dianjurkan di dalam agama. Seterusnya jenis pakaian. Bukan mesti pakai jubah, bukan mesti pakai baju kurung. Yang mesti ialah menutup aurat. Ya bani Adam khuzu zinatakum. Ataupun wa anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Allah Subhanahu taala menurunkan ataupun menurunkan pakaian kepada kamu untuk kamu menutup kemaluan kamu, menutup aurat kamu. Apakah jenis pakaian dia? Tak ada apa-apa masalah. Contohnya kalau kita kata orang perempuan kena tutup ataupun menutup kakinya. Menutup kakinya? Contohnya orang perempuan diperintahkan untuk menutup kaki, tak semestinya pakai stokin, pakai boot, apa orang panggil? Pakai boot kebun pun boleh tutup kaki. Maksudnya yang dituntut itu menutup kaki. Contohnya lah. Okey, itulah yang dimaksudkan bahawa ada beberapa di dalam Al-Quran panduan yang diberi. Ya, saya. Maaf Ustaz, ada mazhab yang perempuan kaki tak payah tutup kan? Ya, betul. Mazhab apa tu ya Ustaz? Mazhab Hanafi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sebab tu kita nampak kalau siapa-siapa pernah pergi umrah haji, kita nampak orang India, orang Pakistan, mereka tak tutup kaki sebab mereka kebanyakannya bermazhab Hanafi. Okey, seterusnya sebagai motivasi ataupun galakan untuk kita merenung isi kandungan Al-Quran. Beliau sakit dan sakit maka beliau berbaring lah, berehat. Kemudian beliau terdengar seorang lelaki membaca ayat lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka alas berbaring daripada api neraka dan di atasnya selimut daripada api neraka. Jadi Abdullah bin Hanzalah ni kan tengah baring. Jadi bila disebut ke atas mereka, yakni orang-orang kafir, alas berbaring daripada neraka, selimut daripada neraka, beliau bangkit, bingkas berdiri. Kemudian orang kata, duduklah, kamu sakit. Tapi beliau jawab, tak mampu aku nak duduk kerana aku takut aku adalah sebahagian daripada apa yang disebut di dalam ayat ini. Maksudnya, dia begitu membekas di dalam hati dia kan. Begitu ayat Al-Quran itu memberi bekas dalam jiwa dia. Mudah-mudahan kita pun Allah bagi hidayah, rasa terkesan dan jadi baik dan seumpamanya. Seterusnya saya sambung kepada asas yang ke-30, iaitulah tawakal asas
ketenangan. Bila satu orang dia serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hakikatnya dia telah masuk dalam satu lembah yang dipanggil lembah ketenangan. Yang mana dia tidak peduli lagi apa yang orang lakukan di atas daripada lembah itu, kerana dia telah pun masuk dalam lembah ketenangan yang tidak ada apa-apa lagi kegusaran di dalam jiwa dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal maka cukuplah baginya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempurnakan urusan seharian dia, dunia dan akhirat. Latar belakang ayat. Ayat ini datang selepas ayat Talaq. Talak biasanya menyebabkan hati gundah gulana, masa depan tidak menentu. Justru Allah mengingatkan orang yang ditimpa musibah, bercerai, kawinan yang berakhir dengan penceraian, Allah ingatkan untuk bertakwa dan berserah kepada Allah. Dengan takwa Allah beri rezeki tanpa disangka, dengan tawakal Allah cukupkan keperluan, disampaikan segala hajat. Apabila satu orang dia bercerai ataupun satu pasangan, suami dan isteri bercerai, kebiasaannya akan merasakan dia ditimpa musibah, susah nak orang panggil apa, move on dan sebagainya. Jadi ingatlah bahawa cukuplah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan segala urusan kita pada hari-hari yang mendatang. Hubung kait tawakal dengan talak. Apabila kita sebut tentang perceraian, biasanya dia akan disusuli dengan tuntutan tuntut hak jagaan anak, tuntut mut'ah, tuntut segala macam tuntutan lah. Apa-apa yang boleh dituntut, semua dituntut kan. Kesemua ini biasanya mengundang emosi ya. Kita rasa marah, tak puas hati, nak balas dendam. Kadang-kadang datang mahkamah ni, dia filekan segala macam tuntutan ni nak balas dendamnya. Dia nak susahkan bekas pasangan dia. Maka dalam perkahwinan gaduh, dah bercerai pun sambung gaduh lagi. Tak habis bergaduhnya. Jadi hiasilah semua urusan, tuntutan dan pelbagai segala macam yang berkaitan dengan perceraian ni, hiasilah ia dengan takwa dan tawakal, maka hati akan tenang. Perceraian tu dianggap sebagai sebenarnya satu rahmat, bukannya musibah. Seterusnya, tawakal tidak menafikan usaha. Ada orang dia kata tak payah nak buat, tak payah nak buat apa-apa. Sebenarnya tawakal bukan bermaksud berserah tanpa usaha. Kalau kita tengok dalam Quran, ada banyak contoh tawakal ini bukan bermaksud kita serah tanpa buat apa-apa. Contoh dia, Nabi Musa AS ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentera dia, Nabi Musa diperintahkan untuk ketuk lautan dengan tongkat dia kan, sehingga terbelah lautan tu. Sepatutnya tak perlu ketuk pun. Cukuplah sekadar Allah terus membukanya. Tetapi Allah SWT nak ajar kepada manusia bahawa usaha tu kena buat, kemudian barulah berserah kepada Tuhan. Walaupun macam tak masuk akal kan. Tetapi yang penting usaha. Yang kedua, kisah Maryam. Maryam ketika mana dia sakit nak bersalin kan, ketika nak bersalin kan, mana ada Sangkut Ustaz. Sangkut Ustaz. Sangkut. Kisah Maryam alaihassalam, beliau ketika sakit nak bersalin, mana ada tenaga biasanya orang nak bersalin kan. Maksudnya tenaga tu nak fokus nak delivery baby dah kan. Nak lahirkan baby. Tetapi Allah perintahkan Maryam alaihassalam ketika tu goncangkan pokok tamar untuk jatuh untuk apa? Supaya buah-buah tu boleh jatuh berguguran dan boleh dimakan untuk memberikan tenaga untuk bersalin.
Kalau kita fikir secara logik, Maryam ni antara wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa nak goyang-goyang, jatuh je lah. Allah jatuhkan je. Kan? Tak apa perlu goyang ataupun doa, ya Allah, jatuhkanlah buah-buah tamar ini untuk aku dapat makan. Tidak, bukan begitu. Allah perintahkan untuk goyang. Walaupun tak masuk akal. Tetapi sedang memberi tunjuk ajar kepada umat manusia, umat Islam keseluruhannya supaya nak bagi tahu tawakal itu adalah satu step yang mesti didahului dengan usaha. Dengan usaha. Ustaz, Okey, ya. tawakal tu maksudnya kita minta tolong pada Allah lah kan. Dan kita kena usaha, kita tak boleh serah bulat-bulat macam tu. Cuma Ustaz, ada sekali tu, ada ustaz yang mengatakan bila kita tawakal, kita kena usaha dulu, baru kita mohon doa pada Allah. Ada ustaz lain pula kata, tak, kita kena doa dulu, baru kita usaha. Yang mana satu Ustaz? Ataupun dua-dua je boleh Ustaz? Boleh dua-dua. Sebenarnya kita panggil, kita nak buat sesuatu benda, kita doa supaya Allah permudahkan. Allah pemudahkan. Kita berdoa untuk Allah permudahkan urusan. Bila telah selesai urusan, kita serahkan kepada Allah keputusannya. Kita berdoa untuk Allah, kita tanam pokok, kita doa supaya Allah memudahkan untuk kita tanam pokok. Kan, senang nak mencangkul dan sebagainya. Kemudian setelah selesai tanam sesuatu pokok, maka hasilnya, buahnya, setelah kita baja sebagainya, kita serahkan kepada Allah. Tetapi bukan kita menggantung harapan itu kepada usaha, sebaliknya kita gantung harapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita terus nampak pada slide-slide seterusnya, kita akan nampak betul lah. kaitannya. Dengan kata lain jelas lagi kita berdoa lah. Kita doa supaya Allah mudahkan usaha kita. Ya, betul. Lepas dah habis kita usaha, kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Alright. Kan usaha. Maksudnya kalau kita bertawakal, bukan mesti kita tak berusaha. Dia ada ni saya terjemahkan satu pepatah Arab. Tapi dah bila terjemah dia tak jadi macam pepatah. Tapi boleh lah. Bergantung kepada usaha semata adalah syirik. Maksudnya kita yakin dengan apa yang kita buat ni akan membuahkan hasil. Kita bergantung semata dengan usaha kita adalah syirik. Menganggap usaha tiada manfaat bererti merosakkan agama. Kita anggap, apalah kau buat macam ni. Tak ada function, tak ada apa-apa hasil. Maksudnya tak payah buat, tawakal je. Merosakkan agama. Tidak berusaha langsung merupakan kecacatan akal. Lapar tapi tak nak cari makanan. Lapar tetapi tak nak suap mulut ke mulut. Nak suruh orang suap. Merupakan satu kecacatan akal. Meletakkan usaha sesuai, kita meletakkan nilai usaha itu sesuai pada tempatnya. Usaha kita tidak bergantung dengan usaha 100%. Sebaliknya usaha itu kita anggap sebagai sebab untuk mencapai sesuatu apa yang dihajati, dan apa yang kita gantung adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada usaha. Okey. Usaha mestilah bertepatan dengan syarak dan ilmu. Maksudnya setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita buat itu mestilah dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kita tengok contoh. Apa yang dimaksud dengan usaha itu mesti bertepatan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ada orang pakaikan gelang benang hitam kepada kanak-kanak. Kemudian dia kata kita
Usaha. Kita usaha saja dengan pakai gelang ini. Yang menjaga budak ni ialah Allah. Nampak kat situ ada usaha, kemudian dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertawakal. Betul tak tindakan ni? Kita katakan tak betul. Kerana usaha itu tidak bertepatan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak dibuktikan dengan nas, tidak juga dibuktikan secara saintifik. Maka dia adalah satu cara yang bersalahan dengan syarak. Walaupun dia tawakal, tetapi tawakal itu diawali dengan cara yang salah. Jadi rosak keseluruhannya. Usaha dia salah, tawakal dia pun rosak. Kerana apa? Dia tak tally. Kalau orang Terengganu kata tak masuk tak temu siku. Dia tak masuk lah, tak masuk. Tak ngam. Kalau yang salah kerana diawali dengan usaha yang salah. Kenapa salah? Kerana ia bersalahan dengan cara yang dibenarkan syarak. Usaha yang tidak didasari dengan nas ataupun kajian saintifik. Dia sama macam kalau orang sakit gigi, kita suruh dia makan ubat batuk. Kemudian kita kata ini kita usaha saja, yang menyembuhkan adalah Allah. Tak ada orang yang berakal akan bersetuju. Maksudnya kalau orang sakit gigi kita bagi ubat batuk. Mana ada orang setuju? Walaupun kita kata Allah yang sembuhkan, makanlah apa pun. Tak. Orang kata kalau batuk makan aiskrim. Kita kata ubat batuk. Kan? Serah pada Allah. Maksudnya kalau ada tak orang berakal yang akan bersetuju dengan cara yang sedemikian. Faham Maksudnya tawakal itu mestilah didasari dengan usaha yang betul. Mestilah kan didasari dengan usaha yang disyariatkan. Bukannya kita buat je asal orang kata boleh, maka kita pun kata boleh. Kemudian tawakal kepada Allah. Maka akhirnya itulah yang jadi, orang pergi ke kubur-kubur wali, baling duit shilling dan berhajat, meminta hajat di situ. Kemudian dia kata usaha saja yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak betul lah. Kerana apa? Kerana cara itu salah. Jadi tawakal itu pun rosak. Faham Bergantung dengan Tuhan, bukan dengan usaha. Ini yang kita maksudkan, kalau kita telah berusaha, maka kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Bukannya kita bergantung dengan usaha kita tadi. Kalau kita bergantung dengan usaha kita, maka kita tidak ada beza dengan Qarun yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas. Bahawa Qarun ni dia kata dia kaya, dia berjaya disebabkan ilmu dan kepandaian dia. Dia kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini kerana ilmu dan kepandaian aku. Ada pun Nabi SAW dia ajar kita, kalau kita dengar seruan solat, hayya 'alas salah, dan kejayaan, hayya 'alal falah, apa yang kita diajar untuk ucap? Kita diajar untuk tawakal. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, kan? Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita usaha untuk mendirikan salat. Kita usaha untuk pergi ke arah kejayaan, untuk mencapai kejayaan. Tetapi usaha kita itu bukanlah orang panggil kita panggil usaha kita itu bukanlah sebagai usaha kita bukanlah penyebab kejayaan. Sebaliknya adalah tawakal kita itu adalah penyebab kejayaan. Adapun usaha kita itu adalah sekadar ataupun kita panggil tuntutan agama untuk kita berusaha. Baliknya yang menjadikan berjaya
terhasil sesuatu yang dikehendaki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita nampak ada orang pandai tapi miskin. Ada orang yang tak pandai tapi kaya. Ada yang rajin tapi miskin. Ada yang kerja lebih kurang tapi kaya. Kerana semua itu adalah di atas izin dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya semata usaha manusia. Okey, faham Habis, seterusnya asas ke-31. Berbuat baik Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maksudnya berbuat baiklah kepada isteri kamu. Kalau ada perangai dia yang annoying, kalau ada perangai dia yang menjengkelkan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak padanya daripada kesabaran itu. Maksudnya, kalau sebenarnya ayat ini walaupun ditujukan kepada lelaki, tetapi secara umum dia ditujukan kepada lelaki dan perempuan. Tetapi dia utamakan penggunaan kata ganti nama dhamir wanita kerana yang mendominasi perkahwinan ini adalah orang lelaki. Kerukunan rumah tangga itu sebenarnya adalah bertitik tolak daripada berbuat baiknya seorang lelaki kepada isterinya. Adapun secara umum sama saja, orang perempuan juga ataupun isteri juga kena berbuat baik kepada suaminya sebagaimana suami berbuat baik kepada isteri. Tetapi kerana apa didatangkan dengan dhamir perempuan di dalam ini? Kerana ialah asas kepada kerukunan itu dia berasal daripada lelaki. Kesabaran dia, kan, orang panggil ketenangan dia dan sebagainya. Dia panggil kalau orang perempuan ni, dia kalau dia dah mula tak puas hati, kalau dia dah mula marah suami dia diam, dia tak puas hati. Suami dia jawab, dia tak puas hati. Suami dia duduk rumah, dia tak puas hati. Suami dia keluar, dia tak puas hati. Habis semua tak puas hati. Jadi, Ustaz dah kahwin belum? dah. Patutlah faham sangat. Ingatkan belum kahwin lagi. Orang perempuan ni kalau semua tak kena tu mesti ada salah dia. Suami dia kena pandai cari apa silap tu. Betul aja silap tu semua jadi cantik. Itu masalahnya kena cari. Dia tak bagi tahu. Itu yang susah. Puan Jah macam mana tu? Dia apa panggil? Dia suruh cari. Dia tak bagi tahu. Itu yang susah dia. Tapi nak ceritanya bermula daripada lelaki. Okey. Latar belakang ayat. Ketika zaman jahiliah, apabila seorang lelaki ataupun suami meninggal dunia, ahli keluarga arwah yang paling berhak terhadap isteri arwah. Maksudnya kalau ada seorang wanita, dia kematian suami, jadi yang berhak ke atas diri dia ni keluarga suami dia. Kalau dia pun nak kahwin dengan dia pun boleh. Kalau dia pun wanita. Kalau dia pun nak kahwinkan dengan orang tertentu, orang lain pun boleh. Ataupun di kalangan keluarga suami boleh. Macam mana pun mereka lebih berhak kepada wanita itu. Berbanding keluarga wanita itu sendiri. Lalu turunlah ayat ini menafikan amalan jahiliah ini. Maksudnya wanita ini dia mempunyai hak dia tersendiri apabila suami dia telah meninggal dunia, tidak tertakluk dengan keluarga arwah suami. Bukan maksud tak buat baik, tapi maksudnya dia berhaklah dia nak kahwin dengan siapa, dia nak jadi bagaimana dan sebagainya. Tidak ada, tidak tertakluk dengan keluarga arwah suami lah untuk menentukan hala tuju hidup dia. Maksudnya amalan jahiliah ini dihapuskan
agar wanita ini digauli ataupun muamalat hubungan kemanusiaan dengan golongan wanita ini diberikan ataupun dijalankan dengan cara yang paling baik, cara yang makruf, cara yang memartabatkan hak wanita itu, maruah dia. Okey, seterusnya, maksud berbuat baik. Sediakan mahar. Maksudnya mahar tu adalah wajib ke atas seorang suami untuk dibayar kepada isteri. Cukupkan nafkah, berlemah lembut dalam pertuturan, pakai elok-elok. Kadang-kadang suami ni dia nak isteri dia pakai elok, tapi dia pakai biasa-biasa. Dia pagoda dia lah dengan kain pelekat dia. Isteri kalau pakai baju kelawar, dia kata apa pakai baju binatang je. Tapi dia pakai baju menara, pagoda. Sama kan. Tapi maksudnya sebagaimana seorang tu dia nak isteri dia pakai elok-elok. Maksudnya bukan sekadar dalam perkahwinannya, sehingga kalau ditakdirkan bercerai, maka perceraian itu mesti dijalankan elok-elok. Sebagaimana perkahwinan itu dijalankan dengan elok. Bukan pakai WhatsApp Kalau nak nikah bukan main menghadap orang tua dan sebagainya kan. Jadi bercerai pun kena elok-elok. Itu maksud berbuat baik. Termasuk dalam berbuat baik. Setelah bercerai sama juga. Mestilah dalam keadaan baik-baik ditunaikan segala hak dan tanggungjawab yang berbaki sepanjang tempoh perkahwinan agar tidak ada lagi suara-suara yang tertinggal selepas itu. Orang panggil rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Tak ada macam, tak nak macam tu kan. Okey, seterusnya wasiat haji wada'. Maksudnya ketika mana Nabi menunaikan haji yang terakhir, Nabi tunai haji satu kali je lah. Walaupun nama dia haji perpisahan, macam sebelum tu Nabi ada buat haji, tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia walaupun nak kita panggil haji perpisahan, nampak macam ada haji sebelum tu kan, tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat haji satu kali saja. Antara wasiat dia ketika berkhutbah di Arafah, agar manusia bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita. Nabi bagi tahu isteri itu dihalalkan dengan nama Allah. Tanggungjawab isteri ialah taat kepada suami selagi tidak bersalahan dengan syarak. Kalau isteri telah taat, maka tidak ada alasan untuk kamu, wahai para suami, mengabaikan makan pakai dan pergaulan yang baik terhadapnya. Maksudnya ni hubungan dua hala kan, di antara suami dan isteri, tetapi dia panggil fokus ataupun punca kuasa ataupun punca kerukunan rumah tangga itu adalah daripada lelaki. Dengan tuntutan hak dan tanggungjawab, tetapi menjadi rukun dan bertolak ansur dan saling tolong menolong dan saling berlawan cakap. Lepas tu baik semula. Maksudnya hubungan suami isteri ni kalau tak ada lawan-lawan cakap ni tak best juga kadang-kadang kan. Tapi lepas lawan cakap tu baik-baik semula. Adapun seperti mana selalu digembar-gemburkan di dalam media sosial sebelum-sebelum ini, mengatakan bahawa ataupun mula timbul suara-suara seperti mungkin ke arah feminisme sikit, seperti mengatakan bahawa sebenarnya kerja-kerja rumah ini bukan tanggungjawab isteri. Memasak ini adalah tanggungjawab suami. Kemas baju, jaga anak, semua ni tanggungjawab suami. Kan, mandikan anak dan sebagainya. Kita katakan kalau itu menjadi asas rumah tangga, maka ia tidak akan menjadi rumah tangga yang rukun. Sebaliknya, semuanya dilakukan dengan
rasa rela hati dan sayang kepada keluarga. Kerana pada asalnya kerja-kerja di rumah adalah kerja-kerja isteri dan kerja-kerja di luar rumah adalah kerja-kerja suami. Fatimah radhiyallahu anha pernah mengadu letih kepada Nabi SAW. Dia penat buat kerja rumah. Kemudian Nabi SAW suruh dia bersabar dan mengatakan bahawa kamu akan mendapat ganjaran yang besar di atas kerja-kerja ini. Dan Nabi tidak kata, okey, kau penat, okey, Ali buat. Tak. Sebaliknya memang Ali radhiyallahu anhu bekerja di luar rumah, mencari nafkah dan sebagainya, dan wanita bekerja di rumah. Begitu juga Asma. Suami kepada Zubair. Asma binti Abi Bakar. Diceritakan Asma binti Abi Bakar membuat kerja-kerja rumah dan Zubair membuat kerja-kerja di luar rumah. Jadi kita dapati di situ bahawa sememangnya rumah tangga itu tidak akan sempurna melainkan adanya tolak ansur. Kalau isteri bekerja, maka kerja-kerja di rumah akan perlu dilakukan secara bertolak ansur kerana isteri telah pun mengambil sebahagian tugas suami, iaitulah membantu ekonomi keluarga. Apabila isteri telah membantu ekonomi keluarga, maka suami mestilah membantu urusan rumah tangga yang sepatutnya dikerjakan oleh isteri. Kerana apa? Kerana tolak ansur itulah. Pengurusan rumah tangga. Okey, selesai untuk pada minggu ini. Kalau ada apa-apa persoalan yang nak dikongsikan, mungkin kita boleh kongsi bersama. Wallahu alam. Untuk pembentangan saya pada hari ini sekadar itu saja yang saya sempat. Kalau ada apa-apa soalan ataupun perkongsian daripada ibu-ibu, mungkin boleh dikemukakan. Ustaz, baru-baru ni ada celaru tu Ustaz pasal sembahyang Jumaat tu. Saya sembahyang Jumaat, pasal apa ya? Ada yang kata kalau lelaki 3 hari berturut-turut tak boleh pergi sembahyang Jumaat oleh kerana PKP ni, dia kena Taubat. taubat. Ada pula ustaz tu kata bukan dia saja tak nak pergi, dia kerana keadaan tak membenarkan. Jadi dia taklah berdosa kalau dia tinggal sembahyang Jumaat 3 hari berturut-turut. Macam mana tu ustaz? Ya, betul-betul. Taubat ni ialah disebabkan dosa yang disengajakan. Maksudnya kalau satu orang itu dia meninggalkan Jumaat dengan sengaja, bukannya kerana terhalang oleh sebab-sebab tertentu, baru kena wajib taubat. Adapun dia terhalang kerana perintah kerajaan, maka dia bukan dosa. Walaupun di dalam hati dia ada rasa sedih, tetapi sedih itu bukan bermaksud berdosa, tetapi sedih kerana musibah itu menyebabkan ada amalan-amalan yang tidak boleh dilaksanakan. Saya pun tak sembahyang Jumaat ni hari. Kalau dosa, tak boleh saya cerita. Kerana dosa ni tak boleh. Zuhur. Ya? Hari ini saya tak solat Jumaat. Saya solat Zuhur je kat surau, kat kampung ni. Kalau dosa, saya tak boleh cerita saya tak solat Jumaat. Bangga. Ini saya tak solat Jumaat, saya pergi shopping komplek. Kan maksudnya kalau maksudnya kita tak malu tu berarti itu bukan dosa. Jadi tidak ada masalah dari sudut taubat. Mungkin ustazah itu tersilap. Oh, itu saya ada dengar kat tu. Tapi memang salah lah. Ada pun kalau telah dibenarkan. Maksudnya contohnya
telah dibenarkan untuk solat Jumaat, PKPB contoh dulu. Dibenarkan 200 orang, dibenarkan 3/4 masjid. Kemudian dok relax lagi pergi pasaraya. Maksudnya dia ada peluang ataupun dia boleh untuk solat Jumaat, kemudian dia buat relax, yang itu ialah berdosa. Tetapi kalau terhalang kerana ubat, dia tak solat Jumaat, dia memang tak wajib. Tak wajib solat Jumaat, bukan dosa. Itulah maksud dia. Tapi dari sudut tasawufnya, mestilah sedih. Takkan suka pula kan. Itulah tu maksud dia. Tapi tidaklah berdosa sehingga mesti kepada taubat secara khusus. Taubat umum tu memang kena taubat hari-hari lah, istighfar sebenarnya. Itu maksud dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya perkara kuliah yang dah lama dulu. Boleh Ustaz? Boleh. Berkaitan dengan wasiat dan juga hibah. Saya berikan situasi pada Ustaz ya. Katakanlah kalau seseorang meninggal dunia, dia ada meninggalkan apa-apa aset lah. Kemudian tidak ada wasiat dibuat ke atas peninggalan itu. Jadi secara otomatis kita kata pengagihan peninggalan itu adalah mengikut hukum faraid ya Ustaz ya. Ya. Tapi kalau macam mana ya, seseorang itu merasakan dia ingin memberi aset-aset yang ada pada dia kepada anak-anaknya mengikut bagi contoh mudahnya katakanlah sama banyak lelaki-lelaki dengan perempuan. Apa yang patut dibuat masa dia hidup Ustaz? Satu, banyak diperkatakan tentang maksudnya individu itu boleh membuat hibah kepada anak-anaknya. Dan hibah itu berlaku semasa individu itu masih hidup. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak mahu juga ataupun individu itu tidak juga merasakan ianya lebih selesa kalau nak bagi masa hidup. Sebab dia pun tak tahu umur dia banyak mana, mungkin dia memerlukan juga aset yang ada pada dia. Jadi sebenarnya sebab saya teringat apa yang Ustaz sebut, macam mana ya, tidak boleh dibuat kerana orang tu macam mana ya masih hidup. Saya tak faham sebenarnya waktu tu. Jadi soalan saya, apa sebenarnya pilihan yang ada untuk kita berlaku adil? Bolehkah saya kata adil Ustaz? Sebab kalau kita kata adil, maknanya macam kita tak setuju pula dengan hukum Allah. Na'udzubillah. Sebab bila keadaan sekarang, anak-anak perempuan merasakan mereka juga bekerja, mereka juga susah payah untuk membangunkan keluarga. Jadi mereka merasakan hak mereka juga perlu diberikan sama seperti anak lelaki oleh ibu ayah mereka. Macam tu. Okay. Tapi kalau si ibu ataupun si bapa tu dah meninggal, memang kita akan ikut faraid dan bahagian lelaki tu akan lebih daripada bahagian perempuan. Jadi untuk memberikan pertimbangan itu, apa yang patut dibuat Ustaz? Masa mak ayahnya hidup dan mak ayahnya mati, macam mana? Okey, faham. Saya respon sikit. Yang pertama, untuk hibah kepada
untuk hibah kepada anak-anak, memang pertamanya pada asalnya dia hibah ni ketika hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebut berlaku adillah kepada anak-anak kamu. I'dilu baina auladikum. Berlaku adil kepada anak-anak kamu. Kemudian ulama bahas dalam masalah memberi hadiah, bagaimanakah adil yang dimaksudkan dalam pemberian hadiah kepada anak-anak. Ada sebagian ulama kata adil dalam pemberian hadiah itu sama juga macam faraid. Lelaki 2, perempuan 1. Ada ulama kata hibah tidak tertakluk dengan faraid dari sudut keadilan. Boleh saja, maksudnya boleh saja adil itu dianggap sebagai Sama rata. Jadi daripada keluasan pandangan sarjana Islam itu, maka pada saya ibu bapa itu sendiri yang tahu keperluan anak-anak. Jadi dari sudut hibah, maka dia beri mengikut keperluan yang diperlukan oleh anak-anak, mengikut keperluan mereka. Mungkin sama, mungkin berbeza. Mungkin sama rata, mungkin berbeza sudut hibah. Yang kedua, dari sudut wasiat yang pertamanya memang tidak boleh diberikan kepada ahli waris, melainkan dengan persetujuan semua ahli waris. Contohnya kita ada ahli waris 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi kalau kita nak wasiatkan wasiatkan kepada anak perempuan kita sekian harta, rumah. Jadi kalau ahli waris yang lain, adik-beradik dia yang lain bersetuju, maka wasiat itu boleh, ataupun wasiat itu valid, maka harta itu boleh diberikan kepada orang yang diwasiatkan. Dengan syarat persetujuan itu diberikan selepas kematian. Bukannya bersetuju masa mak dia hidup lagi, ayah dia hidup lagi. Tak. Maksudnya, contohnya harta tu ayah dia punya. Dia kata, aku wasiatkan rumah ni kepada anak aku Fatimah, contoh. Jadi anak-anak yang lain semua setuju masa tu. Tapi tak valid lagi persetujuan tu. Persetujuan tu hanya valid selepas kematian ayah. Maksudnya Maksudnya? Selepas kematian ayah, katakan ada di antara adik-beradik ahli waris tu tak setuju, maka wasiat tu tak valid. Walaupun ketika ayah dihidup dia persetuju, tapi lepas mati tak setuju, maka tak valid wasiat tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, faraid boleh dibahagikan mengikut ataupun dibahagikan sama rata. Harta pusaka boleh dibahagikan sama rata dengan syarat dipersetujui oleh semua, dipersetujui oleh ahli waris yang lain. Maksudnya setelah harta pusaka dibahagikan secara faraid. Contohnya ada anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Duit ada 30,000. Jadi anak lelaki 420. Hello? ya. Anak lelaki dapat 20,000, anak perempuan dapat 10,000. Okey, setelah diketahui hak masing-masing, maka anak lelaki ni pun berkata, saya serahkan sebahagian daripada hak saya kepada adik perempuan saya. Jadi saya bagi kat awak, adik perempuan dia,
5,000 lagi, jadi seorang dapat 15,000. Boleh. Boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pilihan yang terakhir. Tapi saya sebut juga walaupun saya tak setuju, tetapi saya sebut kerana adanya pandangan di kalangan scholar, di kalangan sarjana yang mengharuskannya. Iaitulah kita memberikan hibah bersyarat. Iaitulah syarat hibah itu berlangsung ataupun hibah itu terlaksana Hibah itu terlaksana. selepas kematian. Selepas kematian. Contohnya, kita kata saya hadiahkan awak rumah ini dengan syarat saya mati dahulu sebelum kamu. Sekiranya kamu mati sebelum saya, rumah ini menjadi milik saya kembali. Faham tak? Yang itu, hibah bersyarat itu saya nasihatkan dilakukan dengan bimbingan dari pihak, contohnya dari pihak lawyer ataupun dari pihak unit amanah, daripada syarikat-syarikat amanah, syarikat-syarikat trustee. Okey, faham itu 4 cara yang boleh kita lakukan. Ustaz, saya ulang balik yang hibah bersyarat ni. Maknanya kalau kita kata konteks ibu bapa tu, maknanya ibu atau bapa dia telah menetapkan bahagian-bahagian kepada anak-anak tu dan terlaksananya pembahagian itu setelah dia meninggal. Kalau maknanya kalau dalam keadaan begitu aset-aset itu tidak dikira sebagai peninggalan untuk faraid ya Ustaz ya? Tidak. Tetapi dengan syarat hibah itu mesti ditentukan apakah harta yang nak dihibahkan tu. Contohnya rumah, contohnya kereta. Dan hibah tidak semestinya bertulis. Sekiranya hibah boleh juga berlaku dengan percakapan secara lisan. Dan lebih baik sekiranya bersama ketika mana hibah itu diberikan. Contoh dia, lebih baik apa Ustaz? Lagi sekali Ustaz, lebih baik apa? Lebih baik ada saksi. Saksi. Contohnya kita kata ke anak kita nak rumah mak yang ada dekat kampung tu ambil kat kamu lah. Tapi nama tak tukar lagi. Nama tak tukar lagi. Nama mak dia lagi. Tetapi once dia sebut tu, sebenarnya secara syarak rumah itu telah menjadi milik anak dia walaupun nama tak tukar lagi. Faham tak? Maksudnya masa mak dia masih hidup ke ataupun mak dia dah meninggal? Maksudnya masa tu? Telah menjadi hak anak dia walaupun mak dia masih hidup. Maksudnya nak ambil lah rumah yang mak tapi nama masih belum tukar. Cumanya anak itu dia panggil apabila mak dia cakap macam tu, kemudian dia pun kata ada masa nanti nak duduk kat sana lah. Nak duduk kat sana ataupun dia buat sewa. Jadi dia dapat duit sewa tu dapat kat dia contoh. Tu antara petanda-petanda yang menunjukkan hibah itu telah berlangsung. Hibah itu telah terlaksana. Faham Faham tak? Maksudnya mak ni tak duduk kat rumah tu lah. Ya. Jadi walaupun nama tidak ditukar, hibah itu telah berlaku. Maksudnya harta itu telah beralih tangan daripada pemberi hibah kepada yang mendapat hibah. Jadi setelah kematian
ibu dia, maka si anak ni yang telah diberikan Hak tu. Tak dengar Ustaz. Putus. bolehlah dia membuat pengesahan hibah di mahkamah. Dan apabila telah disabitkan hibah itu valid, maka bolehlah dia bawa untuk ditukar nama di pejabat tanah. Itu kalau tak ada tentangan daripada yang lain Ustaz. Sebab tu saya kata kena ada saksi. Oh. Kena ada saksi. Dan lebih baik bertulis lah. Walaupun tak tukar nama lagi. Kerana hibah ni tak semestinya tukar nama. Cukup untuk dia panggil enjoy the property. Maksudnya dia telah mendapat manfaat daripada harta tu contoh. Maksudnya kalau dia duduk ataupun dia buat sewa, dia dapat duit daripada sewa tu dapat kat dia. Tu antara tanda-tanda hibah tu telah berlaku. Ustaz, kalau katakan sebelum kita berhibah, kita nak juga peninggalan tu nanti nak diwakafkan Ustaz, misalnya kata. Maknanya kan wakaf boleh dibuat, infak boleh dibuat, sedekah boleh dibuat, adalah sangat baik dibuat semasa hayat seseorang individu itu masih ada kan. Ya. Tetapi mungkin ada lagi sejumlah harta dia ataupun aset dia yang dia guna, yang dia simpan untuk keperluan, mungkin dia kata untuk kepentingan dia masakit ke, ada kecemasan ke. Tapi dalam keadaan itu, katakanlah dia meninggal, jadi maknanya aset tu masih ada. Tapi sebenarnya niat dia nak juga meletakkan sebahagian ataupun sebahagian lah kita kata portion kan, daripada peninggalan itu, baki-baki yang ditinggalkan itu untuk diwakafkan juga. Macam mana nak buat Ustaz? Wakaf tertakluk dengan wasiat. Sekiranya dia telah mewasiatkan untuk selepas dia mati, sebahagian harta dia diwakafkan. Jadi wakaf itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau nak lebih, kena dapat persetujuan ahli waris. Itu maksudnya. Persetujuan ahli waris? Ya. Kalau tu ke? Tak, lepas mati juga. Kalau nak lebih daripada 1/3. Kalau kurang daripada 1/3, tak payah persetujuan ahli waris. Boleh saja. Contohnya ada duit 30,000, nak wakafkan 10,000. Boleh, tak payah persetujuan ahli waris. Maksudnya dia nak wasiatkan 10,000 tu sebagai wakaf. Dia nak buat surau ke, dia nak dan sebagainya. Jadi yang itu tidak perlukan persetujuan ahli waris. Setelah dia mati, tak boleh disentuh oleh ahli waris 10,000 tu kerana itu adalah wasiat. Itu adalah hak si mati. Bukan hak ahli waris. Okey Ustaz, kalau buat masa sekarang kan ada badan-badan katalah unit amanah ke ataupun institusi lah yang banyak maksudnya datang kepada kita memberi nasihat, panduan apa yang patut dibuat untuk mengurus peninggalan ni, apa aset yang kita ada, supaya kita tidak tinggalkan begitu sahaja. Patutnya memang ada sebahagian untuk kita untuk dibawa ke akhirat, dia cakap macam tu. Jadi maknanya dia melibatkan banyak benda ni Ustaz. Kalau kita, maksudnya kita nak wasiat lah. Kalau wasiat tu memang hak mak si mati. Wasiat tu hak si mati. Kalau kita nak wasiatkan, pastikan kita memberi wasiat dalam keadaan ahli waris tidak miskin. Kerana Nabi SAW sebut
Kalau kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan senang, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Jadi Nabi kata wasulus katsir, dan 1/3 itu dah yang paling maksimum, paling banyak. Jadi kalau kita nak wasiat, pastikan ahli waris kita mempunyai kemampuan kewangan yang kita fikirkan tidak ada masalah sehingga dia jadi jatuh miskin dan sebagainya. Itu yang perlu diambil kira ketika kita nak memberi wasiat. Kalau kita tengok anak kita tu semua dah berjaya, dah ada kerjaya dan sebagainya, wasiatlah 1/3 itu lebih baik. Masa kita nak berwasiat tu, adakah perlu kita berbincang sama-sama dengan diorang, Ustaz? Atau tulis seorang aja? 3 tak perlu. Cukup saja kita buat wasiat 1/3 untuk nak 1/3 itu boleh saja kita buat sendiri tanpa persetujuan siapa-siapa. Okey. Ada apa lagi? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada apa-apa lagi yang lain? Kalau tak ada saya tutup ya. Ada apa-apa? Dia Minggu sambung. depan. Sambung ke minggu depan. Okey, insyaAllah. Saya pun ada soalan sebenarnya tapi dah empat kita berhenti dulu lah sekat ni. Okey, kalau yang lain okey je. Lagi Ustaz, nak duit raya. Soalan Kak Rahmah panjang ke pendek? Perbincangan tu agak panjang jugalah. Tak apa, minggu depan lah. Kalau nak tanya masa sekarang pun macam tak sesuai. okey, tak apa. Minggu depan insyaAllah. Okey, kita tutup lah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.